Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati binti Muhammad Azani, C21A1902. Hari ini saya akan membentangkan alatan penangkapan ikan tradisional. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya berasal daripada Pasir Putih, Kelantan dan menyambung pengajian di Universiti Malaysia Kelantan, kampus Bacok. Ni saya belajar di Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan. Alatan penangkapan ikan tradisional ini terbahagi kepada 3, iaitu bubu, serkap dan lukah. Pada peringkat awal sejarah perkembangan masyarakat Melayu terdahulu, penduduk tempatan tertumpu di kawasan pesisiran pantai dan tebing sungai. Kehidupan mereka lebih tertumpu kepada alam persekitaran dan mengamalkan hidup berpindah randah. Mereka juga mengusahakan pertanian pindah dan kegiatan berburu serta menangkap ikan. Sesuai dengan keadaan pada ketika itu, mula mencipta idea baru iaitu membentuk satu peralatan bagi tujuan menangkap ikan. Oleh itu, timbullah idea untuk membuat pelbagai alat untuk menangkap ikan. Sebagai contohnya, mereka membuat jala, tangguh, pukak dan lukah bagi memperoleh hasil tangkapan dengan lebih banyak. Namun, peralatan ini digunakan mengikut keadaan dan kesesuaian. Misalnya, bubu, tangguh dan lukah digunakan di kawasan tebing sungai, manakala pukak dan jala digunakan di kawasan pesisiran pantai. Sehingga kini, penggunaan alat menangkap ikan ini masih dapat dilihat walaupun penggunaannya tidak meluas seperti dahulu. Bu merupakan satu alat menangkap ikan dan termasuk dalam kumpulan perangkap. Mempunyai bentuk yang merupai seperti bakul yang membolehkan ikan masuk ke dalamnya tetapi memerangkap ikan daripada keluar. Ianya sering digunakan oleh masyarakat terdahulu yang tinggal berhampiran dengan sungai. Bu mempunyai saiz yang agak kecil, ringan dan senang dibawa ke mana sahaja. Terdapat beberapa jenis bubu yang dihasilkan, misalnya bubu udan, bubu batang dan bubu jambul. Bubu merupakan satu alatan tradisional yang masih kekal bentuknya sehingga sekarang. Secara amnya, bubu dibentuk daripada segi 4 bucur yang diperbuat daripada rotan atau buluh yang menyerupai bentuk bulan. Seluruh tapak dan rangka ini putih oleh mata kawat mata punai. Di bahagian depannya pula terdapat satu pintu masuk yang dipanggil ijak yang menyerupai bentuk leher kuda. Fungsinya adalah memerangkap hasil tangkapan dengan membenarkan ikan masuk tetapi memerangkap ikan daripada keluar. Manakala terdapat satu lagi pintu yang boleh dibuka dan ditutup yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan daripada bubu. Proses penghasilan bubu ini pula dilihat melalui pembuat bubu memerlukan kemahiran mengayam dan meraup buluh. Masyarakat Melayu terdahulu akan masuk ke dalam hutan untuk mencari pokok buluh. Kemudian, pokok buluh tersebut akan dibelah kepada beberapa bahagian. Kemudian, buluh tersebut akan dipotong kecil-kecil secara memanjang untuk diraup menjadi bilah. Seterusnya, bilah buluh yang telah diraup akan dijemur di bawah cahaya matahari dalam masa 3 ke 4 hari. Bahagian atasnya pula akan dibentuk seperti lingkaran supaya dapat menyongkok buluh-buluh yang akan disatukan dengan pengadannya. Bahagian badannya pula, mereka akan mengikat buluh menggunakan tali secara melilit dan kemas. Sehingga kini, masih terdapat penduduk desa yang menggunakan buluh tradisional untuk menangkap ikan di kawasan air tawas, khususnya bagi memenuhi keperluan harian. Antara hasil tangkapan yang biasanya diperoleh daripada bubu ini adalah ikan sepap, ikan kelih, ikan haruan dan sebagainya. Masyarakat Melayu terdahulu akan memasang umpan terlebih dahulu ke dalam bubu sebelum diletakkan ke dalam air sungai. Umpan yang biasa digunakan adalah kerakan ikan ataupun kerakan daging ayam. Seketul daging ikan yang dijadikan umpan ini akan diikat di bahagian dalam bubu dengan menggunakan utas kali dengan kemas. Kemudian, pintu bubu itu akan ditutup dengan menggunakan akar. Bubu yang telah siap dipasang umpan akan diikat pada satu batang kayu yang panjang. Tujuan kayu ini diikat adalah untuk memudahkan proses memasang dan mengambil semula bubu yang telah ditinggalkan selama 24 jam. Serkap adalah sejenis alat yang digunakan oleh masyarakat terdahulu untuk menangkap ikan. Bagi kesemua masyarakat terdahulu yang mengamalkan
mengamalkan kepercayaan Anisma tentang bahawa setiap objek yang berada di persekitaran mempunyai semangat tertentu untuk mempengaruhi kehidupan. Oleh itu, mereka mencipta satu alatan baru bagi tujuan menangkap ikan yang diperbuat daripada buluh. Mereka juga menekankan konsep hubungan mesra dengan alam sekitar. Kehidupan yang harmoni antara alam semesta dengan manusia adalah kunci kesejahteraan dan kebahagiaan. Serkap ini juga dihasilkan daripada pokok buluh, akar dan rotan. Para penghasilan serkap ini adalah daripada buluh yang telah diraup. Buluh yang biasa digunakan oleh masyarakat Melayu terdahulu adalah buluh duri dan buluh telah. Manakala akar yang biasa digunakan adalah akar puka dan akar rotan. Lazimnya, mengikut kepercayaan masyarakat Melayu terdahulu, mereka menggunakan buluh kerana buluh lebih sesuai untuk dijadikan serkap. Ianya tahan lama dan tidak mudah rebuk walaupun terkena air. Buluh tersebut akan disusun di atas kerangka yang berbentuk bulat, berbentuk seperti keronson dan hujungnya agak terbuka. Kebiasaannya, orang-orang tua terdahulu akan berjalan sambil menyerkap secara rawat di dalam air atau lumpur, sambil meraba-raba kehadiran ikan. Biasanya digunakan untuk menangkap ikan haruan, ikan keli, utamanya di dalam kuban air di sawah. Pada musim kemarau, serkap biasanya digunakan dengan cara merajam serkap ke dalam air beberapa kali. Ia berlaku kocakan membelah ke arah dinding serkap di dalam air. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahawa sasaran ikan telah mengena. Selain itu, serkap ini juga akan ditekan dengan lebih kuat ke dalam air supaya ikan di dalam air tidak dapat keluar. Kemudian, hasil tangkapan ikan akan diambil menggunakan tangan secara berhati-hati supaya tidak disengat oleh ikan yang mempunyai sesungut seperti ikan keli. Serkap ini juga digunakan bagi tujuan menangkap dan mengurut ayam. Ayam yang ditangkap adalah ibu ayam berserta anak-anak ayam yang berusia 3 ke 4 hari bagi tujuan keselamatan dan ancaman daripada haiwan liar di luar sana. Selain daripada bubu dan serkap juga, masyarakat Melayu terdahulu juga mencipta satu alatan baru yang digunakan untuk menangkap ikan dan dinamakan sebagai lukah. Lukah ialah satu alat menangkap ikan yang digunakan di kawasan air tawar. Ia juga sesuai digunakan di kawasan seperti kali air, anak sungai dan parit. Lukah ini mempunyai bentuk seakan-akan bubu. Lukah ini juga biasanya diperbuat daripada buluh, akar dan rotan. Kerana masyarakat terdahulu amat memanfaatkan alam semesta dengan kehidupan manusia. Lukah ini diperbuat daripada bilah rotan dan buluh yang disusun menyerupai sebuah bekas. Kemudian, ia diikat dengan menggunakan akar. Lukah ini mempunyai saiz kepanjangan lebih kurang 1 meter daripada garis pusat. Lebih kurang 1 meter dengan garis pusat hingga 30 cm. Di bahagian hujung lukah terdapat satu lubang yang membolehkan anak ikan masuk ke dalamnya. Selain itu, terdapat bilah rotan yang berbentuk runcing dan tajam yang disusun menjadi kon di sepanjang laluan ikan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjadikan laluan ikan tersebut menjadi semakin sempit daripada lubang yang pertama sehingga lubang yang terakhir. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan ikan daripada keluar. Seterusnya, terdapat jejari tajam yang berada pada lubang yang kedua. Ini bertujuan untuk mengelakkan ikan daripada terlepas keluar daripada lubang yang sama. Sekali, terdapat juga satu lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan daripada lukah. Terusnya, masyarakat Melayu terdahulu amat mementingkan cara pemasangan lukah yang betul dan tepat. Lazimnya, mereka akan mencari lokasi di mana terdapatnya arus air dan lubuk ikan atau laluan ikan yang telah dikenal pasti. Mengikut kepercayaan masyarakat terdahulu, kawasan lukas haruslah dibersihkan terlebih dahulu pada akar-akar kayu atau sampah, namun tidak boleh sehingga merosakkan struktur kawasan tersebut agar tangkapan ikan menjadi banyak. Biasanya, kawasan lukas ini akan ditutupi oleh ranting-ranting pokok atau kayu pada bahagian atasnya.
Antara rantai pokok yang sering digunakan adalah pokok senduduk. Bahagian atas lukas ini ditutup adalah untuk mengelakkan lukas daripada terdedah dengan cahaya matahari sekaligus berikan situasi semula jadi kepada ikan. Cara pemasangan lukas ini pula adalah terserah kepada pemasang, sama ada menghadap arus sungai ataupun terbaliknya. Setelah itu, cara pemasangan umpan pula dengan membungkus umpan di dalam kain. Antara umpan yang sering digunakan adalah umpan belancat, perut ayam ataupun lain-lain. Pemasangan umpan ini bertujuan untuk menarik ikan supaya masuk ke dalam lukas. Secara teorinya, ikan akan berenang secara melonggar arus. Kita perlu memastikan bahagian belakang lukas itu diampunkan bagi tujuan memberikan udara kepada ikan. Mengikut kaedah orang-orang tua terdahulu, jika kesemua bahagian lukas dibendamkan ke dalam air sungai, ikan yang tinggal di bawah arus sungai akan menghidur dan mencari umpan dengan memasuki lukas. Seterusnya, cara pengutipan hasil tangkapan ikan ini adalah dengan membuka pintu belakang lukas dan berfungsi untuk mengeluarkan ikan daripada lukas. Antara ikan yang sering ditangkap adalah ikan keli, ikan baun, ikan haruan dan juga belut. Namun, terdapat juga ikan yang akan musnah akibat dimakan oleh ikan lain sekiranya hasil tangkapan dapat diangkat daripada sungai. Akhir sekali, mereka akan membersihkan lukas yang tersumbat, kemudian mengisi semula umpan ke dalam lukas untuk digunakan pada keesokan hari. Penggunaan lukas ini masih relevan dan masyarakat luar bandar untuk menambahkan bekalan protein pada ikan air tawar. Secara keseluruhannya, bubuh, lukas dan sekap ini merupakan alat menangkap ikan yang penting pada zaman dahulu. Walaupun penggunaan alatan ini sudah lagi tidak digunakan pada zaman sekarang, namun masyarakat terdahulu masih menyimpan khazanah ini sebagai warisan nenek moyang mereka. Semoga generasi pada hari ini masih mengenali alat menangkap ikan tradisional yang digunakan oleh nenek moyang kita terdahulu. Sekian, terima kasih.